Dalam kehidupan kita sehari-hari, terdapat banyak perkara yang sering kita lihat dan kita gunakan, namun kadang-kala terdapat sesuatu yang tidak kita ketahui mengenai benda tersebut. 10 perkara tersembunyi pada benda harian kita yang orang tidak tahu. Bahagian 1. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel PST untuk video-video menarik selanjutnya akan datang. Lebih 40 bilion keping Oreo dibuat pada setiap tahun. Tidak dapat dinafikan, ianya adalah biskut yang terkenal di seluruh dunia. Tapi tahu tak korang? Kalau korang perhatikan dengan teliti, pasti korang perasan ada salib kecil pada biskut Oreo. Salib tersebut sangat popular di Eropah sebagai salib loreng. Kenapa lambang tersebut ada di atas biskut ya? Ini kerana syarikat yang mengeluarkan biskut tersebut berpenggalan di Eropah. Nama syarikat tersebut adalah Nabisco. Lambang tersebut dicipta oleh Mr. William Turner pada tahun 1952 untuk memperingati sejarah Perang Salib. Pasti ramai yang menikmati keenakan biskut Oreo, tetapi tidak tahu rahsia di sebalik penciptaannya, kan? Masa profesor masih kanak-kanak, kalau nak dengar Walkman, mesti kena pakai headphone. Kalau nak dengar dekat handphone atau komputer pun sama. Tapi kini, benda ni dah dianggap sebagai barang purba kerana ramai yang dah pakai Bluetooth. Bagi yang pernah pakai benda ni, korang perasan tak? Terdapat garisan pada plug dia. Untuk yang hanya ada satu garisan adalah untuk bunyi mono ataupun bunyi biasa. Kalau yang ada dua garisan bermaksud headphone tersebut mempunyai bunyi stereo ataupun bunyi yang lebih sedap. Dan kalau yang mempunyai 3 garisan bermaksud headphone tersebut mempunyai fungsi stereo dan juga mikrofon. Itu je lah. Sekarang pun bukannya korang pakai lagi benda ni. Di sesetengah negara, ramai orang yang gemar makan buah-buahan di waktu pagi sebagai sarapan. Kerana itulah terdapat pengilang yang mengeluarkan bijirin sarapan yang berwarna-warni. Ada yang berwarna biru, merah, kuning, hijau dan pelbagai warna yang menarik perhatian terutama kanak-kanak, dan meletakkan pelbagai gambar buah-buahan di dalam kotaknya. Pasti kita menyangka pelbagai warna tersebut mempunyai pelbagai perisa buah-buahan yang berbeza. Sebenarnya tidak. Bijiran tersebut hanya mempunyai satu perisa dan hanya diberikan pelbagai warna untuk menarik perhatian pembeli. Rasanya ramai yang suka makan telur ayam, kan? Tapi perasan tak korang, sekiranya korang pecahkan telur, kadang-kala terlihat seperti ada setitik darah pada telur tersebut. Mesti korang tertanya-tanya, selamat ke telur tu untuk dimakan? Sebenarnya, menurut pakar nutrisi makanan, setitik darah pada telur tersebut umumnya tidak berbahaya. Ianya adalah disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di permukaan kuning ketika telur sedang dibentuk. Pecahnya pembuluh darah ini juga boleh menyebabkan bintik-bintik pada kulit telur. Tapi kalau korang nak, korang boleh juga buang darah tu. Ianya takkan menjejaskan rasa dan nutrisi telur. Sebelum wujudnya Waze, Google Map sebagai penunjuk arah, biasanya orang akan menggunakan peta untuk berjalan-jalan ke tempat yang belum pernah mereka pergi, dan mereka akan menggunakan kompas untuk menentukan arah yang betul. Tapi tahu tak korang bagaimana cara kompas ini berfungsi dan mengapa jarumnya senantiasa menunjukkan ke arah utara? Sebenarnya jarum kompas itu sendiri adalah sebatang magnet yang mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Dan jarum kompas ini boleh berfungsi kerana bumi itu sendiri adalah sebuah magnet yang besar yang mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Jadi dua kutub magnet yang sama akan tolak menolak dan dua kutub yang berbeza akan tarik menarik. Sebab itulah kutub selatan pada jarum magnet akan senantiasa tertarik ke arah kutub utara bumi. Pasti kita menyangka warna cili itu kalau lagi merah mesti lagi pedas. Sebenarnya sifat cili itu kalau dia lagi kecil, itulah yang lebih pedas. Contohnya cili padi. Sebelum ini kita semua tahu kepedasan cili itu terletak pada bijinya. Itu pun tak berapa tepat.
Sebenarnya rasa cili yang pedas berpunca oleh bahagian putih yang terdapat di sekeliling biji-biji cili ataupun juga dikenali sebagai plasenta. Profesor pun baru tahu. Tahu tak korang, tomato ni sebenarnya bukanlah sayur-sayuran, tapi sebenarnya kategori buah-buahan. Pokok pisang pula sebenarnya bukanlah di dalam kategori pokok. Saintis mengkategorikannya sebagai tumbuhan herba. Saintis tidak mengkategorikannya sebagai pokok kerana batangnya tidak berkayu seperti pokok-pokok yang lain. Batang pokok pisang terdiri daripada gentian serat seperti serai dan halia. Besok boleh beritahu cikgu tahu, pokok pisang bukannya pokok. Tahu tak korang, sebenarnya kaki yang berada di bawah keyboard bukanlah dicipta untuk memberikan keselesaan tangan semasa menaip. Sekiranya kita menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, pergelangan tangan kita akan cepat menjadi sakit dan akan membuatkan kita menaip dengan lambat. Sebenarnya, kaki keyboard tersebut direka hanya untuk memudahkan kita melihat nombor dan huruf di atasnya. Siapa kat sini yang suka makan coklat Toblerone? Perasan tak dekat lambang dia ada beruang seolah-olah ingin memanjat gunung? Korang tahu tak kenapa Toblerone letak beruang kat situ? Beruang adalah sangat signifikan dengan bandar tempat coklat Toblerone ini dicipta, iaitu di bandar Bern, Switzerland. Toblerone sebenarnya adalah kombinasi daripada dua perkataan, iaitu Tobler, pencipta dan pemilik coklat tersebut, dan juga Toron, bahasa Itali yang bermaksud campuran madu dan juga badam. Tahu tak korang bahawa pewarna merah yang banyak digunakan pada makanan dan lipstik sebenarnya datang daripada serangga yang bernama cochineal. Pendek kata, makanan atau kosmetik yang ada warna merah, merah jambu, oranye, kekuningan seperti ais krim, yogurt, air minuman, Skittles dan banyak lagi terhasil daripada serangga ini. Serangga ini akan dikeringkan dan digesek-gesek sampai hancur untuk mengeluarkan warna merah seperti darah. Halal ke untuk kita gunakan? Menurut mufti wilayah, cochineal adalah sejenis serangga yang tidak membahayakan dan zat pewarna yang dihasilkan boleh dimanfaatkan oleh manusia. Satu lagi, perasan tak yang berkilat-kilat dekat candy tu? Yang tu pun berasal daripada serangga tau. Serangga tersebut dipanggil Indian Female Lackbug. Dia akan meninggalkan sejenis resin ataupun getah di ranting-ranting pokok yang akan diambil oleh manusia untuk menjadikan sejenis shellac kering. Bahan inilah yang membuatkan candy tadi menjadi berkilat. Baru nampak sedap kan? Sekian saja video untuk kali ini. Jangan lupa subscribe untuk menonton bahagian 2.